An example of one-dimensional motion is free fall when an object accelerates due to gravity. You can use the same equations we have already found for one-dimensional kinematics, but using some standard conventions often used when dealing with free fall. On the surface, Tahun 2013 menyaksikan pelbagai perkembangan dan juga perkara yang berlaku di dalam dunia teknologi. Kami di Amans membawakan rangkuman dunia teknologi sepanjang tahun 2013. Tahun 2013 memperlihatkan pelbagai syarikat meluaskan perkhidmatan mereka malah mengambil alih beberapa syarikat yang lain. Namun pada masa yang sama tidak ketinggalan beberapa syarikat yang mengalami masalah dari segi jualan dan juga prestasi syarikat yang agak terus. BlackBerry sendiri salah satu nama besar dalam pengeluar peranti mudah alih dilihat mengalami masalah untuk bersaing dengan pelbagai pengeluar di luar sana. Pada awal tahun 2013, mereka telah memperkenalkan sistem operasi BlackBerry 10 bersama-sama peranti Z10 mereka. Walaupun ia membawakan beberapa fungsi yang menarik, namun ia gagal menarik hati pengguna berkemungkinan adalah kerana kurangnya sokongan daripada pembangun aplikasi di samping harga peranti yang agak tinggi ketika pengenalan. BlackBerry juga pada tahun 2013 memperkenalkan aplikasi permesejan mereka kepada pengguna Android dan juga iOS. Seperti BlackBerry 10, boleh dikatakan pengenalan BBM untuk Android dan iOS ini agak lewat. Namun ia masih mempunyai peminatnya yang tersendiri di seluruh dunia. Dengan pelbagai cabaran, ia dilihat BlackBerry turut mengumumkan perubahan dari segi CEO dan mungkin tahun 2014 kelak akan memberikan cabaran positif untuk pihak BlackBerry. Selain BlackBerry, beberapa syarikat turut mengumumkan perubahan pengurusan dan pengenalan CEO baru mereka, termasuk Maxis, Acer dan lain-lain. Pihak Microsoft sendiri dilihat mencari CEO baru apabila Steve Ballmer mengumumkan akan berhenti daripada jawatan berkenaan pada tahun hadapan. Microsoft pada tahun 2013 telah memperkenalkan beberapa perkara baru termasuk kemaskini Windows 8.1 dengan fungsi-fungsi baru, penambahbaikan platform operasi Windows Phone di samping beberapa perkembangan lain dalam arena perkhidmatan seperti SkyDrive, Bing, Office 365 dan juga Skype. Namun, apa yang mengejutkan adalah apabila pihak Microsoft mengumumkan untuk mengambil alih bahagian peranti dan perkhidmatan daripada Nokia sekaligus membuatkan beberapa eksekutif dan juga pekerja Nokia diserap masuk ke Microsoft. Nokia pada tahun ini boleh dikatakan memperlihatkan prestasi yang agak baik berbanding sebelum ini, di mana mereka telah hadir dengan beberapa peranti baru termasuk memperkenalkan tablet berasaskan Windows RT mereka kepada umum. Bercakap mengenai dunia tablet, pada tahun ini pelbagai jenis tablet baru diperkenalkan yang menjalankan sistem operasi Android. Apple sendiri turut memberikan kemaskini untuk keluarga tablet mereka dengan mengumumkan iPad Air dan juga iPad mini Retina. Di samping itu, pihak Apple turut memperkenalkan dua iPhone baru pada tahun ini, di mana salah satunya adalah iPhone 5s yang menyertakan chip pemprosesan 64-bit serta sokongan pengimbas cap jari yang dipanggil Touch ID. Apple juga pada tahun ini telah memperkenalkan kemaskini sistem operasi di mana telah memperkenalkan OS X Mavericks dan juga iOS 7 yang membawakan kemaskini dari segi reka bentuk antarmukanya. Perkhidmatan iCloud juga diberikan kemaskini dengan penambahan beberapa perkhidmatan baru melaluinya. Bercakap mengenai Apple, semestinya pesaing terdekat mereka, Samsung, tidak boleh dilupakan. Samsung pada tahun ini telah memperkenalkan pelbagai peranti Android mereka, termasuk antaranya adalah Galaxy S4 dan juga Galaxy Note 3. Samsung juga turut dilihat bereksperimen dengan beberapa perkara baru, termasuk peranti dengan skrin melengkung mereka, Galaxy Round dan juga tablet untuk kanak-kanak yang dipanggil Galaxy Tab 3 Kids. Satu peranti boleh pakai turut diperkenalkan Samsung dinamakan sebagai Galaxy Gear yang berfungsi sebagai sebuah jam tangan pintar. Selain pengenalan gadget baru, pihak Samsung turut sama memfokuskan kepada pembangun dan menarik mereka untuk membangunkan untuk platform Samsung. Bercakap mengenai Google pula, pada tahun ini Google telah meluaskan portfolio mereka dengan mengambil alih pelbagai syarikat termasuk salah satunya adalah Waze iaitu penyedia perkhidmatan navigasi sosial pada pelbagai platform.
Beberapa perkhidmatan baru turut diperkenalkan oleh Google, termasuk aplikasi Quick Office percuma untuk pengguna Android dan iOS, selain mana turut memperkenalkan perkhidmatan Hangout yang mengintegrasikan sokongan SMS dan Google Hangout. Google turut mengambil alih dan membeli beberapa syarikat memfokuskan kepada teknologi robot yang mana menjadi salah satu projek rahsia dalam syarikat gergasi internet berkenaan. Mungkin kita akan dapat mengetahui lebih lanjut berkenaan projek rahsia tersebut pada tahun 2014. Android sendiri pada tahun ini telah menerima pelbagai kemas kini termasuk pengenalan versi baru yang dinamakan sebagai Android 4.4 KitKat. Namun salah satu perkara yang menyedihkan daripada Google adalah apabila beberapa perkhidmatan ditamatkan oleh mereka, termasuknya Google Reader yang mana sedia mempunyai pengguna yang ramai. Perkara ini membuatkan beberapa perkhidmatan baru mengambil alih posisinya termasuk Feedly dan juga Digg. Pada tahun 2013 juga memperlihatkan kembalinya semula Yahoo dengan memperkenalkan pelbagai perkara baru di bawah CEO Marissa Mayer. Antara yang diumumkan mereka adalah termasuk pengambil alihan beberapa syarikat internet, termasuk salah satunya adalah Tumblr. Perkhidmatan sedia ada turut diberikan perhatian, termasuk penawaran ruangan percuma sehingga 1 terabyte melalui beberapa perkhidmatan Yahoo seperti Flickr. Yahoo juga turut memberikan perhatian pada pengguna peranti mudah alih dengan hadir bersama beberapa aplikasi baru untuk pengguna seluruh dunia. Facebook pada tahun 2013 masih mengekalkan posisi mereka sebagai laman sosial utama, namun tidak begitu banyak fungsi baru yang diperkenalkan mereka. Facebook sendiri dilihat memfokuskan arena peranti mudah alih di mana mereka hadir dengan pelbagai kemaskini baru untuk aplikasi mereka, di samping pada masa yang sama memberikan perhatian untuk Facebook Messenger. Aplikasi pemesejan yang lain turut menjadi perbualan ramai seluruh dunia, terutamanya apabila aplikasi dari Asia seperti WeChat, Line dan juga KakaoTalk yang memberikan saingan sengit untuk beberapa perkhidmatan sedia ada yang lain. Pada tahun 2013 ini juga menyaksikan mata wang maya mendapat perhatian terutamanya Bitcoin. Bitcoin telah mencapai nilai yang paling tinggi pada tahun ini iaitu mencecah melangkaui $1,000. Dunia konsol turut menjadi perbualan hangat sepanjang 2013 apabila Sony dan Microsoft masing-masing memperkenalkan kemaskini konsol mereka. Sony telah memperkenalkan konsol PlayStation 4 mereka yang dikemaskini dari segi spesifikasi termasuk reka bentuk konsol dan juga alat kawalannya DualShock 4. Microsoft pula memberikan nafas baru untuk Xbox dengan memperkenalkan Xbox One yang menyertakan beberapa pembaharuan termasuk pengenalan Kinect 2. PlayStation 4 sedia dilancarkan di Malaysia pada tahun 2013 manakala ia tidak diketahui lagi untuk Xbox One. Bercakap mengenai dunia konsol dan permainan, salah satu perkara menarik adalah di mana lebih ramai pembangun yang menerbitkan permainan mereka untuk platform Linux di samping pihak Valve sendiri memperkenalkan Steam untuk Linux. Selain Steam untuk Linux, mereka juga mengumumkan Steam OS termasuk memperkenalkan prototipe untuk konsol mereka Steam Machines. Dan akhir sekali, antara perkara yang menarik perhatian sepanjang 2013 ini adalah berkaitan teknologi perkomputeran awan. Lebih ramai yang mula aktif menggunakan sokongan perkomputeran awan bukan sahaja dari segi storan tetapi juga daripada pelbagai medium lain termasuk untuk salinan pendua gambar, penyuntingan dokumen dan tidak ketinggalan perkembangan Chrome OS itu sendiri. Jadi itu adalah rangkuman daripada kami di Amas berkenaan dunia teknologi sepanjang tahun 2013 ini. Jadi jangan lupa kongsikan bersama kami apakah perkara yang menarik minat anda berkenaan dunia teknologi sepanjang tahun 2013 ini. Saya Nisa untuk Amans. Yosh! Hari ini adalah hari yang orang kata cukup signifikan untuk satu sejarah seniman di Universiti Putra Malaysia kerana kita sedang memasang semula rumah tradisional Terengganu bertiang 12 di Fakulti Bahasa Universiti Putra Malaysia. Rumah ini telah dibuka semula daripada kedudukan asal di Terengganu pada minggu sebelum ini, dan hari ini setelah masuk hari yang ketiga di mana kita telah mula memasangkan lantai dan dinding. Signifikan untuk preservation, nak mengekalkan rumah tradisi Melayu. Ini merupakan satu usaha yang cukup penting, bukan setakat untuk menyaksikan kecantikan rumah itu sendiri, tetapi dari segi kecantikan pembinaan, sistem pembinaan, kepakaran tukang-tukang perkarangan Melayu di zaman dahulu, di mana kita boleh melihat contoh bagaimana bukan setakat ukiran sahaja tetapi sistem pemasangan, sistem struktur, sistem dinding, sistem bumbung yang cukup unik, yang cukup sukar untuk dibuat oleh kerja tangan di masa kini. Apabila rumah ini dibuka semula, kita dapat lihat bagaimana
seni bina Melayu, kepakaran tukang-tukang Melayu pada zaman dahulu setakat menggunakan peralatan-peralatan asas tapi dapat menghasilkan satu kerja seni bina yang cukup unik, yang cukup rumit. Kalau nak dibandingkan dengan kepakaran kita masa ini, inilah satu kehilangan besar kepada dunia budaya Melayu, di mana kepakaran tukang-tukang rumah, tukang-tukang kayu zaman dahulu perkara ini dah makin jauh berkurangan. Kebanyakan tukang-tukang kayu yang mahir, punya kemahiran yang sebegini, kebanyakannya tidak lagi bersama kita. Salah satu keunikan pembinaan, sebagai contoh, kita boleh tengok dalam setiap kepingan lantai Rumah Terengganu Tiang 12 yang kita bina semula ini, dari segi keratan lintang dia kita boleh nampak ada sistem pasak. Pasak ni kecil, lantai tu cuma dalam 1 inci tebal, tapi dalam 1 inci tu masih ada lubang yang digerudi, yang dipasangkan pasak yang memegang kepingan lantai dengan kepingan lantai yang bersebelahan dengan dia. Boleh dikatakan hampir setiap 2 kaki ada satu pasak. Jadi sistem pasak lantai ni sekarang ni dah tak ada dibuat lagi. Kalau kita buat rumah tradisional Melayu pun, tukang-tukang sekarang saya rasanya keupayaan tu dah tak sampai pada tahap yang sebegitu. Keunikan yang kedua yang saya boleh ceritakan ialah kalau kita tengok kepada panel di dinding dia, tulang panel tu merupakan satu keratan struktur yang cukup rumit. Berlapis-lapis dia punya terbukan dia semua tu. Sekali pandang kita nampak macam benda tu mungkin dibuat daripada 2-3 keping yang dipaku ataupun dilekatkan. Tapi boleh tengok daripada dekat sebenarnya cuma satu saja. Satu keping. Dan ini termasuklah apa yang kita kata tangan groove, dan dia ada di lubang pasak lagi nak lekat pada dinding. Dari luar nampak ringkas. Jadi bila kita buka tu boleh tengok betapa rumitnya kerja-kerja tangan yang dilakukan, tapi berupaya dilakukan oleh tukang-tukang rumah Melayu zaman dahulu tanpa menggunakan mesin-mesin ataupun perkakas elektrik seperti yang wujud pada hari ini. Yang orang kata kecantikan satu keupayaan yang unik yang tidak wujud hari ini, dan kita tidak sedar sebab perkara-perkara ini satu orang kata perkara yang terlindung. Bila rumah tu siap kita tak nampak. Yang kita selalu nampaknya kecantikan rumah Melayu ni ukiran dia. Semua orang tahu pasal ukiran tu cantik. Tapi yang kecantikan yang di dalam struktur itu kita tak nampak selagi tidak dibuka dan diperhatikan. Jadi bila kita kata nak mengekalkan kecantikan rumah Melayu ni, bukan setakat kata nak kecantikan rupa bentuk ataupun ukiran sahaja, tetapi juga sistem dan juga seni pembinaan itu sendiri. Satu perkara yang unik lah.